Kepelbagaian etnik di Sabah, aspirasi sebenar konsep keluarga Malaysia. ribu wanita disasar untuk program Wanita Bangkit at KPWKM. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita Wilayah edisi Jumaat 20 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Kepelbagaian etnik di Sabah tanpa mengira sentimen agama serta bangsa mencerminkan semangat dan aspirasi sebenar konsep keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui sifat keterbukaan rakyat Sabah diwarisi sejak zaman berzaman terbukti dipegang teguh dalam memupuk keharmonian hidup masyarakat di negeri di bawah payu. Malah pelbagai perbezaan mewarnai kehidupan mereka juga mampu membentuk sebuah keluarga besar yang cekal mengharungi cabaran bersama. Saya bangga melihat kepelbagaian etnik di Sabah boleh duduk semeja tanpa mengira sentimen agama dan bangsa. Inilah semangat sebenar keluarga Malaysia yang mahu ditekankan. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan demikian ketika berucap merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, beliau turut menyuarakan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk melihat Sabah sama-sama menikmati pembangunan pesat seperti negeri-negeri lain. Bagi memastikannya mampu direalisasikan, kerajaan akan terus komited melaksanakan pembangunan di negeri ini termasuk mewujudkan rangkaian lebuh raya Pen Borneo yang kini sedang dalam pembinaan. Turut diberi tumpuan bidang pendidikan dengan memberi fokus untuk membaiki dan membina semula 113 sekolah daif di Sabah dengan peruntukan 1.02 bilion ringgit. Terdahulu Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia dan Grand Malaysian Incentive Community Empowerment MyEyes sebelum melawat kapsul Keluarga Malaysia serta pameran agensi Persekutuan dan Negeri. Perdana Menteri turut memaklumkan penduduk sekitar Pengalungan Nabawan yang memerlukan pas menyeberangi sempadan atau pas lintas batas tidak perlu lagi ke daerah Keningau untuk mendapatkannya. Pas berkenaan kini boleh didapati di pos kawalan imigresen Pengalungan Nabawan. Bagi urusan pembaharuan pas lawatan jangka panjang dan pas lawatan kerja sementara PLKS pula, beliau berkata ianya boleh dilakukan di semua pejabat imigresen di Sabah. Saya mahu berkongsi berita gembira bagi penduduk sekitar Pagalungan Nabawan yang memerlukan pas menyeberangi sempadan atau pas lintas batas. Mereka tidak perlu lagi pergi sejauh lebih 100 km ke Keningau untuk mendapatkan pas kebenaran yang kini boleh didapati di pos kawalan imigresen Pagalungan. Datuk Seri Ismail turut menyatakan keprihatinan kerajaan terhadap isu kenaikan harga tiket penerbangan yang tidak munasabah dan masa penerbangan ditunda ketika perayaan. Justru perbincangan akan diadakan dengan kerjasama pihak-pihak terlibat bagi memastikan perkara sama tidak berulang terutama semasa musim perayaan.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan untuk membantu 25,000 wanita di seluruh negara melalui program Wanita Bangkit at KPWKM sehingga akhir tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun memberitahu sejak dilancarkan tahun lepas, 17,125 usahawan wanita terutama ibu tunggal, suri rumah dan golongan orang kurang upaya OKU telah berjaya menikmati manfaat di bawah program berkenaan. Dan program ini akan diteruskan tidak terhenti bukan saja waktu COVID hari itu pandemik, tapi akan diteruskan sebab kita tengok sekarang ini bila ekonomi alhamdulillah semakin meningkat, peluang-peluang juga ada semakin meningkat, jadi kita perlu untuk membantu mereka-mereka. Jadi walaupun mereka ni suri rumah, tapi mereka juga boleh menjana pendapatan daripada rumah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus bimbingan perniagaan yang dihadiri peserta program Wanita Bangkit at KPWKM Terengganu di Kuala Terengganu. Melalui program itu, peserta menerima RM500 untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan tanpa perlu membuat bayaran balik dan mereka sentiasa dipantau oleh kementerian bagi memastikan peserta sentiasa fokus dengan hasrat untuk meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Rina berkata, usahawan wanita juga boleh memulakan perniagaan dalam bidang e-dagang serta meneroka pasaran atas talian untuk memasarkan produk dan perkhidmatan masing-masing kerana potensinya yang lebih besar berbanding perniagaan konvensional. Perniagaan anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Pengunjung mula memenuhi dataran drawbridge di Kuala Terengganu sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri 2022. Program akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 9 malam ini. Perinciannya bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan. Pastinya aspek keselamatan akan menjadi tumpuan utama sempena MRTM Aidilfitri 2022 ini. Kerana itu saya bawakan Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa. Jadi Datuk, di pihak Datuk sendiri bagaimana aspek keselamatan? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih RTM. Jadi saya sebagai mewakili Polis Diraja Malaysia Kontijen Terengganu dan Negeri Terengganu daripada segi aspek keselamatan, dengan ini saya ingin mewarukan beberapa perkara, iaitu yang pertamanya daripada aspek lalu lintas. Kita sedia maklum pada program seperti ini tentunya ia mengundang ribuan kenderaan yang akan memasuki ke kawasan dataran drawbridge ini. Jadi nasihat saya kepada mereka, selepas pukul 8 malam ini mesti elakkan laluan drawbridge kerana dia telah ditutup secara sepenuhnya. Maka mereka yang hendak ke kawasan ini hendaklah melalui laluan daripada seberang takir. Dan dengan itu kita tidak ada menghadapi sebarang masalah dengan penugasan. Kita setiap laluan dan setiap persimpangan kita mempunyai penugasan anggota trafik yang mencukupi, dan juga ruang parking yang disiapkan di kawasan ini begitu mencukupi. Cuma nasihat saya kepada pengguna jalan raya, elakkan daripada parking kenderaan di tepi jalan yang akan menghalang laluan aliran trafik, dan juga parking di tempat yang disediakan, dan ambil berat tentang aspek keselamatan terbenda, iaitu jangan lalai tentang aspek keselamatan kenderaan tersebut. Pastikan ia berkunci dengan baik. Dan kedua pula, daripada segi keselamatan pengunjung-pengunjung, pada malam ini saya harap semua penjaga-penjaga ataupun ibu bapa pastikan kanak-kanak kecil ataupun yang bersama mereka ini hendaklah dijaga dengan betul. Jangan terlepas pandang. Kita tidak mahu dengar ada kehilangan ataupun berlaku sesuatu malapetaka musibah kepada mereka kerana kecuaian ibu bapa penjaga sendiri. Juga cuba elakkan daripada membawa ataupun memakai barangan kemas, terutamanya kepada kanak-kanak.
apabila mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Dan juga kepada semua pengunjung, pastikan barang berharga sama ada beg tangan ataupun wallet disimpan ataupun dijaga dengan sebaiknya. Ya. Okey, Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Okey, itu tadi antara perkongsian daripada Ketua Polis Terengganu Datuk Rahimah Isa, dan seterusnya saya bawakan Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Motek Encik Muhammad Razi Omar. Jadi Cik boleh jamuan rakyat akan bermula pukul 6 di pihak Motek sendiri. Selain pada jamuan rakyat, apa lagi antara acara menarik yang akan disajikan kepada pengunjung malam ini? Okey, terima kasih berkenaan dengan jamuan rakyat yang mana kita akan bermula sedikit masa lagi. Kita ada lebih kurang dalam 50 minit lagi. Kita mula pukul 6 sehingga pukul 8 malam. Pukul 6 hingga pukul 8 malam. Dan saya perhatikan jamuan rakyat ini, kalau kita tengok sekarang ni orang sudah penuh sedang menunggu untuk menjamah atau mengambil makanan yang akan dihidangkan dengan pelbagai jenis resipi makanan, khususnya makanan tradisional di Pantai Timur, khususnya negeri Terengganu. Jadi saya harapkan kepada para pengunjung supaya ambillah makanan itu dengan sopan, jangan berebut jangan berebut, makanan cukup insya-Allah. Jadi kita anggarkan pada petang ini lebih kurang 5 ke 10 ribu orang akan berkunjung pada petang ini, khususnya untuk mendapatkan atau menikmati juadah makanan sempena Majlis Rumah Terbuka kita 2022 khususnya di Terengganu pada hari ini. Berkaitan dengan program pada malam nanti, yang mana program pada malam nanti adalah merupakan malam kemuncak, malam pelancaran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2022, yang mana tetamu kita pada malam ini adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang akan melancarkan atau merasmikan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2022 bermula jam 9 malam. Jadi terima kasih kepada pihak RTM yang mana akan disiarkan secara langsung melalui TV1. Saya difahamkan melalui TV1. Jadi banyak selain daripada itu juga kita ada persembahan untuk makluman. Kita ada kelainan pada sambutan Majlis Rumah Terbuka kita pada kali ini, yang mana kita bawa ke negeri Terengganu, yang mana kita melihat negeri Terengganu lebih Islamik itu. Jadi konsep hiburan persembahan yang kita persembahkan malam nanti adalah lebih kepada Islamik. Jadi pada saya ini satu kelainan. Kemudian daripada itu juga pengisian kita pada besok kita ada aktiviti khususnya kesenian rakyat, kesenian tradisional rakyat khususnya di Terengganu, yang mana kita akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Itu untuk petang nanti, untuk malam dan juga pada pagi besok. Terima kasih. Itulah itu antara informasi yang dapat saya bawakan untuk berita wilayah petang ini, dan pastikan malam ini sekali lagi akan bersama saya untuk perkembangan penuh MRTM 2022 Aidilfitri di dataran Dervish Kuala Terengganu. Atikah, itu saja kembali kepada anda, silakan. Terima kasih Jamila untuk perkembangan MRTM Aidilfitri di Terengganu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang ini menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Kehadiran beliau pada pukul 3.50 petang disambut Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said serta barisan kepimpinan UMNO Negeri. Perdana Menteri meluangkan masa menikmati juadah dan menyantuni para hadirin yang mengambil kesempatan bersuah foto dengan beliau. Majlis disertai kira-kira 1,000 ahli UMNO, kepimpinan komponen Barisan Nasional, kepimpinan Mubarak Terengganu serta veteran UMNO Negeri. Turut hadir Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said. Susulan kejatuhan nilai mata wang ringgit di pasaran tidak memberi kesan besar kepada pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL setakat ini. Ketua Pembinaan Infra Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL
MRL Nur Azlan Saleh berkata, ketika ini pembangunan projek masih mengikut peruntukan sedia ada RM50.27 bilion. Malah kebanyakan material pembinaan diperoleh dari dalam negara dan tidak menjejaskan pembinaan projek mega itu dalam skala besar. Daripada segi kenaikan harga barang buat masa ni, apa yang saya mampu cakap buat masa ni, belum ada kesan yang besar pada aspek kerja. Mengikut perancangan sekarang, kita masih belum ada perubahan daripada segi jadual dan kita jangka seperti mana yang kita jangkakan awal lah. Train akan beroperasi pada suku pertama 2027. Dalam perkembangan sama, beliau berkata 6 terowong ECRL kini siap dibina, antaranya 2 di Terengganu dan selebihnya di Pahang. 2 lagi terowong di Pahang dijangka siap hujung Ogos depan. 10 lagi terowong akan dibina tahun depan sebagaimana jadual. Keseluruhan 59 terowong ECRL dijadual siap keseluruhannya dalam tempoh 4 tahun sebelum kerja-kerja pembinaan trek bermula. Dan untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Baiklah, khusus bagi mereka yang merancang untuk bercuti pada hujung minggu ini, dinasihatkan agar menundur ke tarikh lain. Khususnya bagi di sekitar perairan yang orang-orang ramai yang aktiviti pelancongan seperti bermana-mana di kawasan perairan melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak agar menundur ke tarikh lain kerana Met Malaysia mendapati keadaan angin kencang di sekitar Selat Melaka Utara di sini berbahaya melibatkan bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Dan diingatkan amaran ini juga berterusan sehingga 23 Mei 2022. Baiklah, kita beralih ke pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan alhamdulillah keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia. Namun hujan di 1-2 tempat didapati di sekitar Alor Gajah Melaka dan sehingga ke sempadan di antara Negeri Sembilan seperti di daerah Rembau. Dan keadaan ini juga melebar sehingga ke selatan semenanjung seperti di daerah Mersing dan juga Johor Bahru dan sedikit di daerah Pontian Negeri Johor. Dan juga didapati kawasan-kawasan hujan juga meliputi di daerah Kuantan Negeri Pahang. Dan diingatkan keadaan ini juga dijangka berterusan dalam tempoh 1 jam sahaja. Dan sebagai hebahan kepada orang ramai di luar sana, status gelombang haba sudah pun memasuki tahap 1 iaitu meliputi di daerah Batang Padang Negeri Perak. Ia jelas menunjukkan keadaan cuaca panas dan juga kering sedang mendominasi di semenanjung Malaysia. Oleh hal yang demikian, dinasihatkan orang ramai di luar sana agar sentiasa minum air secukupnya dan juga tidak melakukan pembakaran terbuka. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan hujan di 1-2 tempat juga kelihatan di sekitar bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan keadaan semakin bertambah baik khusus di bahagian Betong dan juga Sarike. Dan diikuti di sekitar negeri Sabah menunjukkan litupan awan yang tebal mendapati di kawasan sekitar pedalaman seperti di bahagian Nabawan dan juga Tongon. Dan Met Malaysia menjangkakan hujan lebat bakal berlaku melibatkan daerah bahagian Sanakan negeri Sabah bermula pada malam ini. Oleh hal yang demikian, dinasihatkan penduduk negeri Sabah agar sentiasa menyemak amaran yang terkini dari Met Malaysia dan juga berwaspada dengan keadaan cuaca yang terkini. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah Bayu. Ia berkenaan sekitar pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah. Perincahannya bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Ya, Atikah. Rakyat Sabah sentiasa berharap agar kadar pemberian khas persekutuan kepada negeri ini akan terus dipertingkat bagi membolehkan lebih banyak inisiatif dan pembangunan dapat dilaksanakan di negeri ini. Hasrat tersebut disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor semasa berucap pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM edisi Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Ibu Negeri. Menurut Datuk Haji Ji, tambahan hasil negeri yang diperoleh melalui kenaikan pemberian khas daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit digunakan sepenuhnya kepada rakyat. Jumlah yang diperolehi melalui peningkatan pemberian khas itu akan dimanfaatkan untuk membina sebanyak 1,500 buah rumah mesra SMJ di kesemua 73 Dewan Undangan Negeri di Sabah. Rumah Mesra SMJ merupakan inisiatif baru kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya yang berkonsepkan projek perumahan rakyat termiskin di peringkat persekutuan. Menurutnya lagi, kerajaan negeri amat menghargai komitmen berterusan kerajaan persekutuan dalam menggerakkan dan menyusul siri rundingan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 melalui pendekatan keluarga Malaysia yang diilham oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri boleh menjadi formula terbaik dalam menangani isu-isu legasi antara Sabah dan Persekutuan Malaysia. Jelas Datuk Haji Ji lagi, jelajah aspirasi keluarga Malaysia adalah contoh terbaik untuk memastikan rakyat memperoleh maklumat, akses dan seterusnya manfaat daripada pelbagai dasar, inisiatif dan program kerajaan. Ini bertepatan dengan strategi kerajaan negeri sebagaimana yang dilaksanakan melalui showcase setahun Hala 7 SMJ baru-baru ini. Penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah merupakan platform terbaik bagi menonjolkan keunikan, kesefahaman dan keharmonian pelbagai kaum di Sabah kepada masyarakat luar. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Dr. Ronald Kiandi berkata, kelebihan itu secara tidak langsung memperlihat keutuhan dan perpaduan rakyat Sabah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi akan datang. We have that in Sabah. Penyatuan kaum, kepelbagaian kaum dan suasana harmonis bukan saja di kalangan keluarga, merentasi keluarga. Jadi satu peluang bagi kita di negeri Sabah ini untuk terus mempamer dan menonjolkan keharmonian kaum yang wujud secara semula jadi di negeri kita. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Program tersebut dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mengulas lanjut mengenai JAKM, Datuk Dr. Ronald memaklumkan penganjuran akan diteruskan ke negeri Terengganu selepas ini sebagai destinasi keempat. Untuk rekod, program sama telah diadakan di Johor dan Perlis diikuti Sabah bermula hari ini hingga Ahad. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah menyaksikan kerjasama erat pelbagai kementerian dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sebagai peneraju bagi memastikan siri jelajah ketiga ini dilaksana dengan jayanya. Laporan lanjut bersama Mazrona Kalinggalan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ya, Ijam, jalinan kerjasama antara kementerian dengan MAFI sebagai peneraju ini tentunya akan menyemarakkan lagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini untuk dijayakan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Dan untuk perkongsian lanjut bersama saya ketika ini, Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid. Terima kasih bersama kami, Datuk. Yang pertama sekali, Datuk, mungkin boleh dikongsikan bagaimana Datuk melihat sambutan JAKM Sabah ini?
Terima kasih ya Cik Mazrona, dan terima kasih kepada RTM kerana sudi mengadakan slot sesi temu ramah ni. Saya amat teruja sebenarnya berada di Sabah mulai semalam lagi, dan hari ini majlis telah bermula Aspirasi Keluarga Malaysia jelajah di peringkat negeri Sabah, dan apa yang kita nampak daripada awal pagi lagi ramai yang datang, dan kita memang dari segi pengisian tu MAFI sebagai Kementerian Peneraju memastikan pelbagai aktiviti yang menarik yang merupakan perkhidmatan langsung kepada rakyat lah, terutamanya rakyat negeri Sabah, dan juga pelbagai bentuk fasilitasi daripada jabatan agensi di peringkat persekutuan dan juga jabatan agensi di peringkat negeri. Jadi apa yang kita boleh lihat, memang rata-rata pengunjung mula datang memenuhi SICC ya untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan pada hari ini. Dan juga kalau boleh dikongsikan, apakah antara pengisian yang ditawarkan yang menariknya untuk pengunjung datang ke sini? Ya, banyak pengisiannya. Sebenarnya bukan saja di SICC, pada kali ini kita mengadakan konsep seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi, yang melibatkan keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi aktiviti-aktiviti ini lebih kepada perkhidmatan-perkhidmatan ya direct kepada rakyat. Kita ada sediakan untuk sihat rakyat ya, untuk memastikan boleh semak cek kesihatan, dan juga kaunter-kaunter yang direct yang memberi perkhidmatan langsung kepada rakyat untuk menyemak dan juga memastikan apa saja bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan boleh disemak hari ini. Ya, dan program kita selama 3 hari, mulai hari ini, besok dan juga hari Ahad. Dan sangat menarik programnya. Sebenarnya bukan saja di dalam SICC, tetapi juga kita ada outreach program di luar daripada bangunan ini ya. Di sekeliling ini kita ada jualan langsung fresh from the farm ya. Ada jualan daripada jabatan agensi, termasuklah jabatan agensi di bawah MAFI sendirilah ya, yang Fama kita ada produk fresh produce lah ya, dan juga yang processed food yang kita buat jualan-jualan, dan yang pentingnya harga adalah lebih murah daripada market ya, less than 20% daripada di luar sana. Itu yang menarik. Dan juga kita ada program-program yang bersifat sukan rakyat dan juga e-sport untuk anak-anak muda, dan juga aktiviti-aktiviti yang bersifat kebudayaan. Kita tahu Sabah ni sangat menarik pelbagai budaya dan etnik ya. Jadi kita paparkan itu juga untuk siapa yang hadir di sini. Baik, terima kasih. Itu dia perkongsiannya. Jadi buat anda warga Sabah, masih sempat lagi jelajah ini akan berlangsung sehingga 22 Mei. Datanglah ke SICC dan dapatkan segala manfaat yang diberikan. Itu saja Ijam, laporan dari SICC ini. Teruskan di sana. Baik, terima kasih Mazrona dengan laporannya. Tahun ini seramai 14,306 bakal jemaah haji seluruh negara akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci bermula awal bulan Jun tahun ini. Untuk Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, seramai 249 daripada 433 bakal jemaah telah menerima tawaran ibadah tersebut. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Pengurus Besar Bahagian Operasi Domestik Lembaga Tabung Haji Haji Muhammad Norber Kasim berkata, penerbangan pertama dijangka akan berlepas daripada KLIA pada 4 Jun tahun ini. Negeri Sabah, Alhamdulillah, daripada sejumlah 433 orang, termasuk Sabah dan juga Labuan yang telah diberikan tawaran, 249 orang telah pun menerima tawaran tersebut. Dari segi peratusannya lebih kurang 58%. Tambahnya, kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi ini juga sudah mengambil kira penilaian dan penelitian bagi memastikan kesihatan serta keselamatan jemaah terjamin. Belum ada keputusan mengenai rayuan tambahan kuota jemaah haji tahun ini. Beliau berharap bakal jemaah perlu membuat persiapan rapi, terutama dari segi dokumentasi perjalanan, pemeriksaan kesihatan dan ilmu haji bagi menyempurnakan ibadah tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus meriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JKM Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah yang telah pun bermula hari ini hingga Ahad. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama dengan Atikah. Atikah, silakan.
Terima kasih Syarizab untuk perkembangan di Kota Kinabalu. Menyusul selepas ini, kita akan berita selangsung ke negeri Johor. Jangan ke mana-mana. Saksikan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022 secara langsung di TV1 dan RTM Klik pada 20 Mei 2022 dari dataran Drawbridge, Kuala Terengganu, Terengganu. Perkembangan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Johor dan 29 isi rumah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan antara perkongsian menarik dari selatan tanah air hari ini. Perinciannya bersama Nur Akila Arba'in di sana. Akila. Atikah, terima kasih. 40 pesakit direkodkan menerima rawatan penyakit tangan, kaki dan mulut di Hospital Pakar KPJ Puteri, Johor Bahru sejak 1 Januari lalu. Menurut pakar pediatrik dan neonatologi Hospital Pakar KPJ Puteri, Dr. Ismail Harun, biarpun berdepan peningkatan kes di beberapa negeri lain ketika ini, namun ia masih belum membimbangkan. Kes semasa di Johor dilaporkan masih terkawal setakat ini. Ubatan-ubatan yang diberikan hanyalah bersifat apa yang kita panggil symptomatic treatment. Symptomatic treatment bermaksud kita hanya mengawal simptom. Jika kanak-kanak tu mengalami demam, kita akan bagi ubat untuk menurunkan suhu badan. Jika dia mengalami sakit yang kuat di dalam mulut, kita akan beri ubat untuk mengurangkan kesakitan. Tetapi bukannya menyembuhkan ulcer yang terdapat dalam mulut. Ulcer yang terdapat di dalam mulut dan juga melepuh yang terdapat pada kaki dan tangan, dia akan sembuh dengan sendiri. Tahap kesedaran masyarakat mengenai penyakit HFMD juga meningkat dengan pendedahan dan informasi daripada pelbagai sumber. So, bila hari kedua tu, kita dapati dekat bahagian badan anak, dekat bahagian kaki ni, ada naik tompok kecil-kecil. Pada awalnya dia tompok besar-besar lah, macam kena gigit nyamuk tu. So, tanpa melengah masa, saya memang terus bawa lah pergi ke emergency. And then check, memang betul lah disahkan penyakit HFMD. First time kena tu dia panas, badan dia demam, panas. Lepas tu nampak ada bintik-bintik sikit dekat tangan. Lepas tu 2 hari demam. Lepas tu baiklah, pergi klinik. Hari Jumaat tu dah pergi klinik dah. Hari ni pergi untuk pastikan lagi tengok betul ke tak. Tak, sebab ada lagi sikit. Tapi doktor kata dalam proses recovery. Seramai 70 orang isi rumah e-kasih di Johor terpilih sebagai program rintis usaha kasih melibatkan 2 daerah iaitu Muar dan Tangkak. Bantuan bernilai RM5,000 melibatkan pelbagai peralatan dan kelengkapan perniagaan diserahkan kepada isi rumah terlibat sejak Mac tahun lalu. Pengarah Pembangunan Negeri Johor Abdul Rahman Abdul Ghani berkata 29 daripada 70 isi rumah berjaya keluar daripada kategori miskin tegar melalui program rintis e-kasih dalam tempoh setahun. Seramai 29 peserta telah berjaya terkeluar daripada status masa. Maksudnya kalau dulu dia berada pada status miskin tegar, maksudnya dia dah berubah kepada status miskin ataupun terkeluar. Supaya bantuan ini dapat memberi sedikit sebanyaklah peluang untuk dia mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik.
Pelaksanaan aktiviti pemantapan kemahiran dan bimbingan dibantu rakan strategik Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri iaitu Yayasan Pelajaran Johor dengan kerjasama Kolej Kemahiran Johor. Program dijangka diperluaskan ke 4 daerah lagi iaitu Johor Bahru, Kota Tinggi, Batu Pahat dan Pontian dalam masa terdekat. Gerai Yok Mampir Mahkota Sirin dikendalikan Radio Johor FM dinobatkan gerai terbaik sempena Majlis Ramah Mesra RTM syukurnya beraya di kampung di perkarangan Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur semalam. Penerbit rancangan Johor FM Wan Nur Wajah Wan Mustafa berkata pemilihan nama gerai diinspirasikan daripada mahkota di Istana Bukit Sirin Johor Bahru dan menggabungkan dialek Jawa yang menjadi identiti Johor. Turut diketengahkan adalah elemen kuda kepang yang dijadikan tempat untuk bersuah foto. Menu yang ditampilkan pula adalah laksa Johor, otak-otak dan pepes. Setelah kami berhempas pulas memikirkan idea bagaimana menjadikan gerai kami ni yang paling unik, orang kata inilah Johor, inilah identiti Johor Yok Mampir Mahkota Sirin, dengan kerjasama daripada semua yang terlibat daripada semalam sampai ke tengah malam, pagi-pagi tadi kami bertukus lumus menjayakan orang kata program Johor FM beraya di angkasa. Sebanyak 24 gerai bertanding termasuk pelbagai kategori lain seperti pakaian terbaik dan persembahan terbaik. Sekian paparan dari Johor petang ini, kembali kepada Atikah di Angkasa Puri. Terima kasih Akila untuk perkembangan di Johor. Premis berkaitan kanak-kanak seperti Taska, Tadika dan Pusat Jagaan di Melaka yang merekodkan lebih 4 kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD akan ditutup selama 10 hari. Ketetapan itu selaras Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, justru pengusaha premis diminta segera melaporkan perkara itu kepada JKNM bagi tindakan kawalan dan pencegahan wabak berkenaan daripada terus menular, khususnya dalam kalangan kanak-kanak berusia 1 hingga 10 tahun. Kita tengok kepada keadaan. Biasanya kadang-kadang tu kalau kita nampak bahawa dia ramai yang demam walaupun belum ada blister, kita terus tutup je. Walaupun ada 2 kes sahaja. Ya, ada di antaranya yang 3-4 tapi nampak macam 3-4 tu agak terkawal, kita rasa tak tutup dulu. So biasanya dalam 4 atau 5 kes lebih daripada itu kita akan tutup. Okey. Kita memang galakkan kepada taska-taska ini, yang pertama sekali kalau boleh laporkan kepada kita supaya kita boleh siasat. Beliau berkata demikian selepas operasi mega penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 dan Akta 342 di Kota Laksamana. Setakat 18 Mei, Melaka merekodkan peningkatan jangkitan kes HFMD dan mencatat jumlah keseluruhan 1,633 kes dengan 20 premis telah diarahkan tutup. Seterusnya kita ke Sarawak. Mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak masuk hari keempat. Langsung bersama Bumawiyin di sana. Baik, terima kasih Atika. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan 2022 berjumlah RM60,64,358 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru Kedua, Dato' Amar Douglas Ugambas, tanpa dibahaskan.
RUU perbekalan tambahan yang dibentangkan oleh Timbalan Premier Sarawak ini turut merangkumi diskaun 25% pada kadar taksiran bagi hartanah kediaman dengan kadar tahunan melebihi RM400, pegangan komersial, perindustrian dan tujuan khas serta tanah kosong bagi tempoh Januari hingga Jun ini yang berjumlah RM18,182,344. Ia juga merangkumi 30 hingga 100% diskaun ke atas kadar penilaian bagi pegangan kediaman dengan kadar tahunan RM400 dan ke bawah bagi tahun 2020 yang berjumlah RM23,544,945 manakala RM12,176,798 untuk tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Tambahnya lagi, perbelanjaan tambahan juga termasuk RM5,735,532 untuk pengecualian permit perniagaan dan lesen milik pihak berkuasa tempatan PBT dan RM213,659 untuk pengecualian lesen hotel dan rumah penginapan bagi tahun ini. Selain itu, sejumlah RM201,080 lagi diperuntukkan untuk diskaun 50% bagi penyewaan terminal bas milik PBT tahun ini. RUU tersebut turut disokong oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Kerajaan negeri telah memperuntukkan RM200,000 khas untuk badan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal bagi memperkasakan persatuan dan ahlinya dalam sektor sosioekonomi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozzie Yunus berkata, pemberian geran tersebut terbuka kepada semua NGO wanita di negeri ini. Dedahnya sejak tahun 2020 hingga 2021 sebanyak RM50,330 diluluskan kepada 4 persatuan ibu tunggal di bahagian Sibu, Mukah dan Kuching. Jelasnya lagi, daripada jumlah tersebut, satu merupakan Persatuan Ibu Tunggal daripada kawasan Dudong iaitu Persatuan Ibu Tunggal Wilayah Tengah Sarawak dengan jumlah peruntukan RM6,000 pada tahun 2020. Beliau berkata demikian pada persidangan DUN hari ini bagi menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing. Mengulas lanjut, Datuk Rozzie turut memberitahu Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak turut menyediakan bantuan geran pelancaran dengan kadar maksimum RM5,000 seorang dalam bentuk peralatan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan mikro mereka. Tambahnya, setakat April tahun ini, seramai 364 ibu tunggal telah menerima bantuan serta bimbingan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Baik, pelbagai usul telah dikemukakan dalam usaha meningkatkan kemajuan dan taraf hidup penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lingga. Dalam perbahasan sulungnya sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang baharu, Dayan Noraza Awang Sohor telah menggariskan beberapa perkara penting. Bekalan air bersih masih menjadi perkara utama yang dibangkitkan untuk kegunaan penduduk terutamanya di Meludam dan Triso dengan cadangan naik taraf loji rawatan air Meludam. Dayan Norazah turut memohon bekalan elektrik ke kawasan luar bandar dipergiat termasuk pemasangan lampu jalan di Triso Meludam, Sembau Lingga, Kejatau Lingga yang dianggarkan sejauh 100 km yang mengundang bahaya khususnya melibatkan perjalanan waktu malam. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di persidangan DUN hari ini. Dengan keadaan geografi Lingga yang merupakan kawasan pesisir, isu sistem perparitan dan benteng turut dibangkitkan mengambil masa dan kos yang tinggi ianya dilihat sesuai dilaksanakan secara berperingkat menerusi peruntukan rancangan Malaysia ke-13. Selain itu, berkaitan isu komunikasi, beliau memohon infrastruktur telekomunikasi ditambah baik selaras dengan status Sarawak negeri pertama di Malaysia yang mempunyai e-dompet sendiri iaitu SP Global. Antara perkara lain yang turut disentuh termasuk keperluan pejabat pos, pusat transformasi luar bandar, naik taraf kemudahan kesihatan dan pendidikan, kemudahan sukan dan skim pembesaran kampung untuk lebih 300 keluarga dari kumpulan B40. Golongan bekerja sendiri di kawasan Puncak Borneo berpeluang menikmati pencen tetap di bawah skim pencen penakat. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mogin berkata, skim yang sekian lama wujud di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso itu mempunyai faedah kepada waris pencarum sekiranya berlaku kematian semasa bekerja.
Oleh itu, beliau meminta komuniti yang tidak bekerja makan gaji tetap seperti petani, nelayan dan juga tukang membina rumah untuk mencarum bagi kesejahteraan waris keluarga masing-masing. Walaupun kita pemandu Grab, kalau kita carum, ia untuk kebaikan kita. Walaupun kita seorang penori getah, kalau kita boleh carum sedikit, I think the minimum 1 month is 26 ringgit. 1 month. 13 ringgit pensen. 13 ringgit. Satu bulan cuma perlu bayar 13 ringgit saja. 13 ringgit 13 sen. So tidak banyak. Datuk Willy bercakap kepada media selepas merasmikan Karnival Kerjaya Belia kerjasama Perkeso dan Pusat Hikmat Rakyat Puncak Borneo di Kampung Skio, Bau hari ini. Sejumlah 600 peluang pekerjaan menanti pemohon di kawasan berkenaan yang kebanyakannya dalam bidang perkilangan, peruncitan dan juga pengurusan rendah. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Pelbagai pengisian menarik disediakan menerusi Karnival Wow Perak FM yang diadakan bersempena ulang tahun RTM Perak ke-55. Karnival tersebut yang bermula hari ini berlangsung di perkarangan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ipoh. Perinciannya bersama wartawan Fahmi Mamat Nor. Sejak ditubuhkan pada 13 Mei 1967, pelbagai transformasi telah dilalui RTM Perak dalam usaha untuk terus kekal relevan. Menurut Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Nur Hafizatul Saratahil, penghasilan program-program yang menarik dan dekat dengan masyarakat sentiasa menjadi keutamaan jabatan ini. Telah 55 tahun kita menyumbang bakti berkhidmat kepada masyarakat menerusi informasi yang kita sampaikan menerusi corong radio, haluan telinga. Jadi seiring dengan peredaran zaman, peredaran teknologi ya digital, jadi kita berasa terpanggil untuk turut serta bersaing secara sihat menyampaikan message dan konten-konten yang bersifat digital yang boleh ditonton. Penganjuran Karnival Wow Perak FM juga dilihat sebagai platform terbaik untuk mendekatkan warga kerja RTM dengan masyarakat sekitar. Bersempena dengan sambutan 55 tahun ini, kami rasakan kami mahu kembali turun padan untuk bersama dengan pendengar setia kami dan untuk merapatkan hubungan bersama dengan mereka. Antara pengisian program termasuklah jualan oleh 36 pempamer produk industri kecil dan sederhana IKS, forum dan showcase melibatkan artis terkenal tanah air. Sementara itu, pementasan teater Labun Mak Dara bertajuk Misi Beraya di Perak FM turut menampilkan juruhebah daripada stesen-stesen RTM Zon Utara. Kali ini kami membawakan penyampai-penyampai daripada Zon Utara, antaranya daripada Perlis FM, Mutiara FM, Langkawi FM dan juga Kedah FM, dan kami masih mengekalkan konsep musikal yang kita bawakan untuk pementasan yang kedua sebelum ini. Banyak yang dapat kami ambil ya daripada pertemuan pada kali ini bersama dengan DJ Zon Utara, bersama dengan pelakon-pelakon hebat, bersama dengan penerbit yang handal, bersama dengan pengarahnya. Jadi kami dapat sama-sama berkumpul dan kaut ilmu yang diberikan dalam teater pada kali ini yang dianjurkan oleh Perak FM. Bagi saya adalah satu peluang yang diberikan oleh RTM Langkawi untuk saya sebagai wakil bersama-sama dengan Zon Utara yang lain. Saya fikir program seperti ini patut diadakanlah di setiap stesen di Utara dalam usaha untuk promosikan stesen-stesen kami lah. Lebih banyak pembaharuan dirancang RTM Perak pada masa akan datang selaras visi jabatan menjadi organisasi penyiaran terulung dan bertaraf dunia. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Keluarga Malaysia bersetuju menyalurkan bantuan berjumlah RM1,200 sepanjang 2 musim keseluruhan tanaman padi kepada golongan pesawah.
Dalam kenyataan MADA, usaha tersebut dapat meringankan beban pesawah sementara menunggu hasil tuaian mereka. Bantuan itu membuktikan keprihatinan kerajaan keluarga Malaysia dalam mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden dan dinamik. Negara akan menjadi lebih kompetitif sebagai pengeluar utama makanan sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi negara. MADA akan terus memacu pemodenan sektor pertanian dalam meningkatkan jaminan dan keselamatan makanan serta menjana pendapatan lebih tinggi dan menarik lebih ramai generasi muda. Di kawasan MADA terdapat seramai 57,635 orang peladang mengusahakan sawah seluas 100,658 hektar di dalam pentadbiran 27 pertubuhan peladang kawasan PPK MADA. Sebuah keluarga di kampung Sungai Baru Pendang Kedah tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka musnah dalam satu kebakaran tengah hari tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataannya berkata 15 anggota bersama 2 jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pendang dan BPP Kuar Cepedak bergegas ke lokasi sebaik dihubungi. Turut membantu 4 jentera pasukan bomba sukarela PBS dari Tanah Merah, PBS Kota Sara Semut dan Kuar Cepedak. Tindakan pantas anggota bomba dapat memadamkan kebakaran dan tidak merebak ke kediaman lain yang terletak berdekatan. Kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya kira-kira pukul 12.54 tengah hari. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Prapelancaran Blueprint Rangka Tindakan Perumahan 3.0 adalah untuk menambah baik agenda perumahan demi kepentingan kebajikan anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM serta keluarga mereka. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, blueprint itu dibina dengan berlandaskan 3 objektif utama iaitu pembinaan, penyelenggaraan dan pemilikan. Agenda kita ni merupakan sesuatu yang cukup penting, membela kebajikan warga dan anggota ATM, warga awam MINDEF dan juga veteran-veteran kita dan keluarga masing-masing. Di bawah blueprint itu, 12,733 rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera akan dibina di bawah 5 fasa bermula pada 2023 hingga 2030. Selain itu, beliau berkata kementerian juga bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bekerjasama mewujudkan kuota khas yang akan dirundingkan untuk warga ATM dan veteran bagi setiap projek pembangunan rumah mampu milik. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK memperkenalkan Mobile Recovery Treatment bagi program rawatan dan pemulihan penagihan dadah MRT AADK yang merupakan perkhidmatan baru lebih fleksibel bagi menyantuni penagih dadah yang ingin mendapatkan rawatan mengikut kesesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, jika dahulu AADK hanya menunggu mereka yang terlibat dengan penagihan dadah datang kepada agensi itu, namun kali ini agensi tersebut dia akan pergi berjumpa mereka. Ini adalah sesuatu program rawatan dan pemulihan AADK yang baru. Kalau dahulu kita hanya menunggu supaya klien datang kepada kita, tapi kali ini ianya kita cuba untuk mendampingi ataupun nak menyantuni atau nak pergi berjumpa dengan klien di tempat mereka. Kalau dahulu kita juga tunggu daripada klien yang datang daripada penjara. Kali ini kita nak ke penjara dahulu. Ini semua adalah sesuatu yang kita lakukan berbeza daripada program-program yang telah pun dirancang sebelum ini. Program MRTAADK memberi perkhidmatan kepada kumpulan-kumpulan khusus yang mempunyai kekangan untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah di fasiliti AADK.
Perkhidmatan itu disediakan di luar premis AADK dan akan dilaksanakan pasukan MRT AADK di 14 pejabat AADK di seluruh negara. Setakat ini, 2 pasukan MRT AADK yang terdiri daripada 8 pegawai berkemahiran dalam rawatan dan pemulihan penagihan dadah telah dibentuk di setiap negeri. Perkembangan Sukan SEA Vietnam 2021. Kontijen negara semakin menghampiri sasaran 36 pingat emas selepas sukan menembak menghadirkan emas kedua menerusi Nurul Shasha Nadia Muhammad Arifin dalam acara 10 meter air pistol wanita. Ini merupakan pingat emas sulung Shasha dalam sukan SEA yang turut meraih pingat sama di kejohanan pistol Grand Prix ISSF yang berlangsung Februari lalu di Jakarta, Indonesia. Turut hadir memberi sokongan dan menyaksikan detik kemenangan Shasha, Chef Dimission Kontijen Negara Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad. Sebelum ini, kontingen menembak menyumbangkan pingat emas pertama menerusi Jonathan Wong Guanchi bagi acara 10 meter air pistol lelaki semalam. Persatuan Sukan Jet Ski Malaysia bertekad membawa pulang pingat emas di kejohanan jet ski antarabangsa 2022 di Pantai Otres, Sihanoukville, Kemboja. Dalam satu kenyataan, medianya memaklumkan ia sebagai persiapan awal skuad jet ski negara menghadapi saingan Sukan SEA Kemboja tahun hadapan. Cabaran bakal digalas wakil tunggal negara Nur Firdaus Rafi yang dipilih berdasarkan pencapaian beliau di Sukan Asia lalu serta kejohanan lain yang pernah disertainya sebelum ini. Beliau bakal bertanding dalam 2 acara daripada 7 kategori iaitu Pro Runbout Stock dan Runbout Endurance Open. Kejohanan jet ski antarabangsa 2022 yang membuka tirainya hari ini berlangsung selama 3 hari menyaksikan penyertaan 9 negara Asia Tenggara melibatkan seramai 60 orang peserta. Saksikan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022 secara langsung di TV1 dan RTM Klik pada 20 Mei 2022 dari dataran Drawbridge, Kuala Terengganu, Terengganu. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus patuh SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Saya Tika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.